Hai, Assalamualaikum, selamat pagi. Alright, saya Ras Muhammad, Vice President Richworks International, dan sekarang ni saya sedang live dalam sesi Morning Vibes. So bila sebut Morning Vibe ni, pagi-pagi mesti kita mulakan dengan perasaan gembira. Ini adalah benda yang memang saya akan buat setiap hari. Saya akan paksa buat setiap hari. Okay, selamat pagi Adriana Abdullah. Saya akan paksa diri saya untuk pertama mulakan dengan perasaan gembira. Wajib. Kan? Wah, positif sangat kau ni, pagi-pagi pun dah kena gembira. Habis, kita boleh pilih untuk bangun dengan gembira. Kita juga boleh pilih untuk bangun dengan sedih dan tak ada apa yang akan berubah. Right? Itu adalah benda yang memang saya train diri. Guys, hidup ni adalah pilihan. Sama macam kita boleh pilih untuk makan apa setiap hari. Kita nak makan nasi ke, kita nak makan mie ke, kita nak makan spaghetti ke, dan tak ada salah dengan apa yang kita nak makan tu. Sama juga macam mana kita nak mulakan hidup kita setiap hari. Kita boleh pilih untuk bangun dan menangis. Kita juga boleh pilih untuk bangun dan sedih. Kita juga boleh pilih bangun dan rasa marah dekat semua benda. Dan tak ada apa yang akan bantu kita apa-apa. Jadi that's why sekarang ni, bukan daripada dulu, sekarang ni saya bangun dan saya pilih untuk gembira. Selamat pagi Tuan Syaman. Saya bangun untuk pilih dan saya bangun dan saya pilih untuk rasa perasaan gembira. Okey, saya gembira. So orang cakap macam mana nak rasa perasaan gembira sedangkan aku ada banyak masalah? Kan orang tanya, Ras, kau asyik sembang pasal gembira, asyik sembang pasal macam mana nak rasa perasaan gembira. Macam kau ni tak ada masalah. Well, masalah memang ada setiap hari tuan-tuan perempuan. Dan tuan-tuan perempuan tak nak pun ada masalah yang saya ada. Dan saya pun tak nak masalah yang tuan-tuan dan perempuan ada. Point dia adalah macam mana kita nak rasa gembira. Well, saya juga belajar untuk kita ada perasaan gembira tu, seronok tu, dia mestilah dimulakan dengan perasaan syukur. Just bersyukur dengan apa yang kita ada pagi ni. First, kita masih lagi boleh bernafas. Kita masih lagi sihat. Si Adrani Abdullah tanya, macam mana nak selalu rasa gembira tu? Ni saya cakap, mulakan dengan perasaan bersyukur. Dikala kita masih bernafas, ada orang mungkin dah kena coronavirus, dah dijangkiti coronavirus. Agaknya apa perasaan mereka sekarang ni? Adakah kita ada that fear? Dikala kita, di saat kita bangun pagi ni, di saat kita masih lagi belum bernafas, ramai orang mungkin dah nak pergi pun dah tengah nazak mungkin. Dikala di saat kita masih lagi sihat, mungkin ada demam sikit-sikit, ada ramai orang dalam keadaan yang sakit. Dikala mungkin kita rasa kita tak ada duit, tapi kita masih lagi ada rumah untuk kita berlindung. Mungkin ada ramai yang dah tak ada tempat tinggal pun dah. Right? Betul Mak Adik, lama tak nampak saya. So basically memang busy, setiap hari memang busy. Saya ada je, cuma tak sempat nak buat live. So pagi ni Alhamdulillah saya sempat buat live. Sebab saya dah harris sedikit masa saya. Alhamdulillah, saya memang suka buat live. Saya bersyukur saya dapat buat live sebab saya dapat bercakap dengan kalian. Dan kalaulah sekiranya pagi ni saya dapat ubah sedikit keadaan tuan-tuan perempuan, mungkin insyaAllah untuk jadi lebih gembira dan lebih bersemangat. Dan itulah sebenarnya benda yang menjadi semangat untuk saya juga insyaAllah. Alright, so mulakan dengan perasaan bersyukur. So anda tuan-tuan perempuan mesti ada sesuatu yang anda dan tuan-tuan perempuan boleh bersyukur. Kan? Boleh makan nasi lagi, bersyukur juga. Sebab berapa ramai lagi yang tak boleh makan dah, kena makan dengan tiup. Dah tak ada rasa nikmat makanan tu. Tak dapat rasa masin, tak dapat rasa masam, tak dapat rasa manis dan sebagainya. Okay? Butang baju butang baju design dia memang macam ni. Terbuka sikit, seksi pagi-pagi ni. Alright? Muaz Nasir. Ataupun butang baju besar. Ini adalah fashion sikit lah pagi ni. Tapi sebenarnya saya tengah kepanasan ni. Sebab Malaysia ni tak macam negara-negara luar yang sejuk. Jadi bila pakai baju tebal sikit, duduk dekat luar, agak panas. Alright? So, itulah dia. Saya harap tuan-tuan perempuan pagi ni bangun dengan lebih rasa gembira. Lebih kalau nak gembira, kena bangun dengan rasa bersyukur. Alright? So, itu yang saya nak mulakan pagi ni. Itu doa saya pada tuan-tuan perempuan. Semoga lebih bersemangat, semoga lebih bersyukur, semoga lebih gembira. Sebab kalau kita tuan-tuan perempuan mulakan hari kita dengan perasaan gembira dan bersyukur, banyak benda akan jadi. Alright.
Apa topik yang saya nak kongsikan dengan tuan perempuan hari ni? Pagi ni, sikit je topik dia. Saya terpanggil untuk kongsikan topik ni sebab sekarang ni dekat Rishwork kita memang busy setiap hari dan kita dapati dengan busyness kita, nak share dengan anda sedikit apa yang kita busykan sangat tu. Okay, basically kita busy dengan Dr. Aziza masih lagi continue sesi one-on-one sama dengan Titan kami. Masih lagi ongoing dan nak habis dah. Dan kita dalam proses persiapan untuk ZTM hari Jumaat satu Ahad. Dan basically kita bagi pilihan kepada bakal peserta yang akan datang hujung minggu ni, sama ada nak datang ke sesi live ataupun nak tengok, nak belajar secara online. Okey, kita bagi pilihan sebab sekarang ni tengah coronavirus tengah bersebar kan, tengah ada krisis coronavirus. Walau bagaimanapun di event kami akan pastikan, kami akan memastikan program tu kami mengambil langkah-langkah yang telah pun disarankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dengan membuat segala persiapan mengikut piawaian untuk mencegah coronavirus ni. Itu dia. Jadi persiapan tu ekstra sikit. Okey, hujung minggu ni. Dan kemudian kita ada hujung bulan ni kita ada inner circle meeting kali ke-16, kali ke-23 untuk premier, kali ke-16 untuk circle, di mana kami akan adakan di Mandarin Oriental, besar-besaran sebab inilah malam award ICM, jadi busy juga. Kemudian bulan depan kita ada Millennium Marketing Mastery. Millennium Marketing Mastery pun persiapan dia pun busy juga. Jadi basically kami sentiasa busy sebab dalam keadaan ramai orang terkesan dengan coronavirus, ramai juga yang sebenarnya setiap pagi kena sentiasa cari rezeki, kena sentiasa bina bisnes, kena sentiasa buat marketing supaya bisnes anda terus relevan. Kalau kita buat bisnes, kita terkesan juga dengan krisis-krisis yang melanda dunia dan juga negara mungkin. So, tidak dapatlah kita meneruskan perniagaan kita. Jadi, perjuangan mesti diteruskan seperti biasa. Jadi, bertambah sibuklah kami sekarang ni. Jadi, itulah dia yang kami sibukkan setiap hari. Alright? Dalam keadaan kita sibuk, kita memerlukan banyak kita memerlukan banyak support daripada talent-talent di luar. Jadi, for this few week kita ada buat open interview. Alright? So, betul dia ni. So, kita buat open interview dan kita dapati ada ramai talent-talent di luar yang sebenarnya boleh berkhidmat atau boleh contribute sesuatu pada Rishwork, so that Rishwork pun dapat contribute balik kepada peserta-peserta kami. Sebab itu adalah kita punya visi misi, kita punya core value kita, to add value, to inspire and to educate people. Jadi in order for us to recruit new people, kita perlukan orang-orang yang mempunyai value yang sama macam kita. Sebagai contoh value yang ada seperti kita adalah kami di Rishwork, kami memang bekerja kuat. Saya memang bekerja kuat dan keluarga saya faham. Tapi poin dia adalah, salah satu value yang kami ada adalah kami sangat menjaga keluarga kami. Keluarga adalah everything untuk kami. Keluarga adalah the number one untuk kami. Okay? Kami bekerja keras. Kami bekerja bermati-matian. Selain daripada kita nak contribute kepada peserta-peserta, nak pastikan mereka merasai experience yang luar biasa. At the end kami kerja sebab kami nak balik dan kami nak bahagikan keluarga kami, mak bapak kami, pasangan kami, anak-anak kami dan sebagainya. Itu adalah value yang Rishworks ada. And then family is everything. Alright, it's number one. Tapi somehow dalam keadaan kita bagi priority pada keluarga, ini kita ambil contoh apa yang Dr. Azizan dan juga Tuan Jerry Riza buat lah. Okay, melayan ibu, keluarga seperti everything. Itu contoh dia. Itulah yang kami ikut. Alright. Tapi kami tidak menjadikan keluarga ataupun personal problem, sebab bila kita sebut personal problem ni dia melibatkan keluarga. Betul tak? Personal problem. Saya ada personal problem. Personal problem tu maksudnya masalah dengan keluarga, dengan anak-anak, dengan isteri dan sebagainya.
Kami tidak menjadikan personal problem tu sebagai alasan ataupun menjadikan syarikat mangsa untuk faham. Bila kami ada masalah personal, syarikat kena faham. Tak. Kami ada masalah personal, kami manage. Kami bekerja di Richwork, family is everything. Itu tanggungjawab kami. Tapi bila kami ada masalah personal, kami manage. So, orang nak cakap, Cik Ras, macam mana Cik Ras manage masalah personal? Saya bagi contoh. Saya dengan isteri sentiasa berhubung, sentiasa bercakap, sentiasa saya kena bagi isteri saya faham. Anak-anak faham bahawasanya saya bekerja di Richwork dan saya busy. Alright? Jadi, kalaulah contoh saya ambil cara pendekatan, contohlah, saya ambil pendekatan dengan cara saya bila habis kerja pun saya tak balik rumah. Saya masih lagi melepak, saya masih lagi mengopi, mengeteh dan sebagainya. Saya masih lagi mungkin pergi ke shopping mall, jumpa orang mungkin. Jadi dah lah busy. Lepas tu ada pula masa spend masa dengan benda lain. Jadi masa saya balik rumah untuk keluarga akan limited. Jadi bila limited, bila dah tak ada masa, akan wujudlah masalah tu. Itu contoh pertama. Atau mungkin saya dah habis kerja, saya balik rumah, tapi yang balik tu cuma jasad je. Maksudnya saya balik, saya dekat rumah tapi saya main game, saya main phone mungkin. Saya tak betul-betul spend quality masa saya itu dengan orang-orang yang perlukan saya, contoh. Jadi, bila sebut pasal kita manage, pertama manage masa kita. Kan? Bila kita dah ada limitation, memang masa tu tak ada, spend lah masa tu dengan cara yang sangat berfaedah. Kan? Tu contoh dia, saya bagi ni. Manage masa tu. Okay? Manage masa dengan baik. Spend dengan keluarga betul-betul. Bila balik rumah, letak telefon tepi, because the whole day pun dah kau tak ada kat rumah. Kan? Spend masa, arrange masa weekend bila tak ada event, pergi jumpa ibu bapa, bersama-sama dengan mereka, makan bersama-sama dengan mereka. Tak perlu the whole day kalau tak ada masa. Cukup dengan hanya makan semeja dan bercakap. So, pertama adalah manage masa. Untuk elakkan personal problem ni. Okay? Nombor 2, manage kewangan. Kan, selalunya bila kita sebut personal problem ni, dia juga ada melibatkan dengan masalah duit. Jadi, bila kita ada masalah duit, kita tak boleh jadikan syarikat sebagai mangsa. Tak cukup gaji lah. Sebenarnya berapa yang cukup? Kalau tak ada team manage kewangan, berapa pun gaji tak cukup. Berapa pun bisnes dapat income pun tak cukup. Because at the end, it's not about how much you earn, it's about how much you spend. So kena bijak, kena pandai manage kewangan yang ada. Jadi ini tip yang saya bagi untuk anda sebenarnya mengelakkan daripada ada masalah personal tadi, so that you tidak akan jadikan kerja you sebagai mangsa, office you sebagai mangsa. Walaupun kami dekat Richwork, family is everything. Alright? Berapa ramai yang faham apa yang saya sampaikan? Kalau tak faham, you guys boleh tanya. Sebab mungkin faham, mungkin tidak. Tapi point dia adalah, inilah dia benda yang saya buat dan saya manage dan saya share dengan tim saya, supaya saya tak nak mereka salah faham. Di Richwork, benda yang paling penting adalah keluarga. Tapi itu tidaklah bermaksud kami sentiasa menghalalkan staff ataupun kaki tangan yang mempunyai masalah personal dan menjadikan syarikat sebagai mangsa. Tidak. Itu adalah salah. Berapa ramai yang faham. Jadi pertama tadi saya cakap manage masa. Kedua, manage kewangan. Sebab dua benda ni dia akan melibatkan, dia akan menjadikan anda mempunyai masalah personal yang sangat besar. Kan? Betul tak? Ada tak antara anda yang mempunyai masalah personal, masalah yang anda rasa anda tidak dapat selesaikan? Well, tuan-tuan dan perempuan, tak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Bila kita ada masalah, benda pertama yang kita kena ubahlah diri kita dulu. Diri kita dulu. Kalau kita ada masalah hubungan, masalah kekeluargaan, masalah hubungan, ubah diri kita dulu. Kurangkan benda-benda yang tak ada faedah. Saya bagi contoh lah benda yang tak ada faedah. Kan kalau cakap kan sensitif. Tapi saya nak cakap juga, bagi saya lah, benda yang tak ada faedah lah main game. Kan?
apa Mobile Legend, PUBG. Kalaulah game tu sebenarnya boleh mendatangkan duit untuk anda, ada income, mainlah. Sebab income tu nanti boleh juga dikongsikan dengan keluarga. Tapi kalau tak boleh, tak payahlah. Kan? Jadi itu saya tak faham. Alright? Itu salah satu benda yang bagi saya tak ada faedah. Nombor dua, kalau setiap hari mengetih, mengopi, duduk kedai mamak, lepak, bercakap pasal politik, bercakap pasal agama, bercakap pasal coronavirus, macam-macam, tapi kau tak kaya-kaya pun tak guna juga. Tak guna juga, kan? Sembang kencang, melepak, mengetih, ngopi, wajib lepak, mengetih ni sebab ini tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia. Tapi tak kaya-kaya juga pun tak ada faedah juga. Lebih baik balik rumah duduk dengan keluarga, suruh isteri doakan supaya isteri tu gembira dan boleh doakan kita sesuatu. Right? Tuan Ras boleh share macam mana nak konsisten positif. Macam saya cakap tadi pagi, anda kalau nak kekal positif, dia adalah dimulakan dengan pagi. Pagi you mulakan dengan salah, salahlah the whole day. Jadi that's why pagi-pagi apa yang saya akan mula buatlah, saya akan mulakan dengan perasaan gembira. Nak gembira macam mana? Cara nak gembira tu, macam mana nak gembira tu? Mulakan dengan perasaan bersyukur. Sebab bila kita syukur, kita automatik gembira. Itu adalah dia punya formula dia. Jadi bila you gembira, you mulakan dengan pagi you dengan gembira, insya-Allah you akan kekal positif. Sebab masalah tetap ada. Sebab ada you sedih, you gembira, you marah, you frust, masalah tetap ada. Masalah tidak lari, tidak selesai dengan perasaan. Masalah selesai dengan tindakan kita. Jadi tindakan kita pula dikuasai oleh emosi kita. Okay, saya ulang lagi sekali. Masalah selesai dengan tindakan kita. Dan tindakan kita pula dikuasai ataupun ditentukan oleh emosi kita. Jadi cuba bayangkan, kalau kita ada masalah, kita pula nak bertindak tapi dikuasai ataupun dibayangi, ditentukan oleh emosi kita yang tengah marah. You rasa boleh tak kita selesaikan masalah dengan waras ataupun dengan bijak? Tak boleh. Alright? So basically, kita akan insya-Allah dapat selesaikan masalah kita dengan keadaan yang lebih dengan cara yang lebih baik bila kita gembira, bila kita keadaan waras dan kita bersemangat insya-Allah. Alright? So saya juga nak bagi tahu kepada anda yang nak tahu tentang program-program yang kami ada, perkembangan-perkembangan kami insya-Allah, nak tahu tentang macam mana nak bangunkan bisnes anda, nak grow bisnes anda. Anda juga mungkin nak tahu ke mana hala tuju bisnes anda dan sebagainya. Saya nasihat kepada anda boleh layari www.richworks.com/whatsapp. Admin mungkin boleh letakkan dekat komen dan pin www.richworks.com/WhatsApp, WASAP. Mungkin anda juga boleh komen dekat bawah. Link ni sebenarnya dia akan menghubungkan anda dengan tim kami, dengan konsultan kami, so that kami boleh bantu anda dan boleh jadikan anda dalam list kami untuk kami sentiasa update anda dengan perkembangan-perkembangan semasa. Kata-kata semangat pagi-pagi, mungkin kami boleh hantar anda video. Mungkin juga kalau anda nak tahu tentang program-program yang kami ada, kita pun akan bantu anda juga untuk advice apakah program-program yang sepatutnya anda datang untuk bantu anda grow bisnes anda insya-Allah. Alright. So ini saja pagi ni, topik saya pagi ni. Mungkin kalau anda tak sempat nak faham, tak berapa faham, mungkin anda boleh tengok balik topik tu. Alright. Ini dia. Admin dah buat dah. Kalau anda nak tahu lanjut, nak tahu apa-apa, nak dapat free consultation, nak tanya kami apa-apa tentang bisnes, tentang potensi diri dan sebagainya, anda boleh klik dekat www.richworks.com/whatsapp dekat bawah ni, so that kami boleh bantu anda untuk pastikan anda dibantulah insya-Allah. Sebab kalau anda tidak rela dibantu, kami pun tak boleh buat apa. Alright. So terima kasih kepada anda yang menonton. Kalau anda tak faham, anda boleh tengok balik pada awal tadi apa yang saya kongsikan pagi ni, topik apa. Dan kepada anda yang mungkin baru menonton kejap lagi later, malam nanti ke, selamat menonton dan mungkin anda dapat belajar sesuatu. Dan sekali kalau anda belajar sesuatu, mungkin anda boleh tulis dekat komen kat bawah apakah learning point yang anda belajar hari ni insya-Allah. Terima kasih banyak kepada anda. Hari ni hari kami, besok Jumaat kita dah mulakan 0 to million insya-Allah. Tahniah kepada anda yang bakal berjumpa dengan kami di 0 to million.
Langkah-langkah keselamatan telah pun kami ambil mengikut saranan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia untuk kami adakan program. Besok, walau bagaimanapun, kita sebenarnya memberi pilihan kepada peserta-peserta ZTM besok 0 to Million untuk sama ada belajar secara live bersama-sama kami di IDCC ataupun anda juga boleh belajar secara online sekiranya anda risau, bimbang tentang penularan wabak coronavirus. Alright. So, terima kasih kepada anda yang menonton kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam saya pada saya Ras Muhammad. Saya doakan anda kaya dan berjaya dan semoga dipermudahkan segala urusan hari ini insya-Allah. Semoga kita dapat berjumpa. Petang nanti ada talk show live 4:30 petang bersama salah seorang lagi anak didik Dr. Azhar Osman yang berjaya. Mungkin kita akan ceritakan, sepatutnya saya akan bawakan ataupun hostkan talk show tersebut, tapi sekiranya saya tidak dapat lakukan anda akan bersama dengan salah seorang VP dari Rishow untuk moderate ataupun hostkan talk show petang nanti insya-Allah. Alright. So terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saya bersaya Ras Muhammad. Saya doakan anda kaya dan berjaya.